Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan masuk neraka sekalian kafir kekal selama-lamanya. Kata pengarang, dan masuk neraka sekalian kafir kekal selama-lamanya. Pada ayat ni ada dua perkara penting. Yang pertama, orang kafir masuk neraka. Yang kedua, kekal selama-lamanya. Dalam masalah kita nak kata orang ni masuk neraka, tak masuk neraka, tak boleh dengan pandangan sendiri. Tak boleh dengan mesyuarat. Tak boleh dengan syura. Tak boleh dengan agak-agak ataupun ijtihad. Mestilah dengan nas. Nas ni ayat Quran, khabar gitu kita khabar. Ataupun hadis yang mutawatir dan ahad. Baru boleh kita kata. Bab tu dia tidak ada khilaf. Kalau kata bab orang kafir masuk neraka, tak ada kata Imam Hanbali kata masuk, Imam Syafi'i kata masuk, Imam Hanafi kata masuk kejap-kejap. Tak ada. Ataupun Imam Maliki kata ada juga sebahagian kafir tak masuk. Tak ada. Sebab dia bukan ijtihad. Yang berlaku perlainan pendapat tu dia tak ada nah. Tak ada nah, tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Dalam bab akhirat, bab ala ghaib, kita sebut sekadar mana Quran sebut. Nampak? Sekadar mana hadis royak gitu, kita royak gitu atik. Sebab tu kalau ikut Quran, walaupun nampak tak molek, kita buat boleh pahala. Pasal apa? Pasal tu mutlak. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat kamu pada Allah. Benda makna kita taat pada Allah, kita naik langit, dengar Tuhan marah, Tuhan suruh, Tuhan apa? Tak. Allah siap belaka dah suruhan dia dalam Quran. Itu mana taat Allah. Wa atiur Rasul, hadis Nabi. Kita tak dengan Nabi, hadis dia. Jadi Quran ni dia mutlak, dia veto. Kalau Quran maki hamu orang, kita maki hamu attack, boleh pahala tak? Boleh tak? Boleh. Quran maki orang tu, kita maki attack. Tu kata Quran. Quran kata tabat yada abi lahabin wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Celaka ni nak supah tau. Kita supah attack, Tok Imam supah attack maya garik lagi. Boleh pahala tak Tok Imam? Tu nak baru kita faham. Tapi kalau kawan kita supah carut orang lain, kita pergi ikut attack, boleh pahala tak? Takut Tok Imam tak mau baca, takut dia kata lebat warak sikit. Nampak? Tok Imam tiba-tiba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mana Tok Imam? Mana tabat yada? Tak pesedak nak kata ngasar tak ayat tu. Dalam Quran laknat tak Bani Israel? Ada tak laknat? Banyak ayat lah laknat. Maka kita laknat atas Bani Israel, sama tak dengan Quran? Tu kata. Tak usah kata hak baik. Tak. Hak nampak pada zahirnya hudur, maki hamu, kita turut kata boleh pahala, tu Quran. Jadi ni ada dah tubik ngajar orang kafir tak masuk neraka kalau dia baik. Dah masuk syurga. Tuhan wi masuk syurga tapi tepi-tepi gitu pula dah. Jadi pandai pada Tuhan dah pula. Ini golongan-golongan yang berkata-kata lain pada Quran. Kullu kalami mukhaliful Qur'ani fahuwa dhalal. Setiap perkataan yang lain daripada Quran, Quran kata lain, dia canggah kot lain, maka dalalah, maka sesat. Faham tak? Sekalipun dikatakan oleh raja ulama, turun daripada planet Pluto ulama ni. Quran kata orang kafir masuk neraka, dia kata dok. Sebab besar kepala kontainer, bakal jubah bergelik-gelik, turun daripada planet Mareh, memberi fatwa orang kafir ada yang tak masuk. Tak boleh pakai. Kaedah kita ada dah. Faham? Dia nak baik pelik. Hak seorang tu dia ngajar, dia kata orang kafir tak masuk neraka dan tak masuk syurga kalau dia baik di atas dunia. Tetapi diberi satu tempat antara syurga dengan neraka.
Ni rekaan juga. Nampak? Dia nak ngajar pelik pada orang. Dia nak kata orang kafir masuk neraka malu. Segang. Ambil hati. Faham? Ambil hati. Apa kita ambil hati? Ni yang agama suruh ambil hati. Bila Quran kata orang kafir ni masuk neraka, kita kata masuk otak lah. Segang tak segang, tak ada peduli. Faham? Jangan nak pandai daripada Quran dan hadis. Mu tahu doanya orang kafir masuk neraka? Aku tahu daripada Quran dah. Dia nak canggah lagi, katok muka ke batu pepang. Faham? Sebab Tuhan buat neraka ni untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Dan Tuhan buat syurga ni untuk orang beriman, bukan untuk orang kafir. Nah, jadi kalau Tuhan buat syurga ni untuk orang kafir, buat neraka untuk orang beriman, maka tak pandai Tuhan. Kan Tuhan ni hakim. Hakim ni mana sangat pandai, sangat bijak. Faham? Mana kalau kita buat hospital, kerajaan tu dia buat hospital untuk orang sakit, mana kerajaan tu bijak. Tapi kalau dia buat hospital untuk pelacur tidur situ, faham? Kemudian dia buat jambatan untuk orang sakit, kerajaan tu dah apa sihat dah. Nampak? Maka gitulah tujuan Tuhan buat neraka untuk orang kafir. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka Allah yang bakarangnya manusia dan batu-batu, yang uiddat telah pun siap dibina dan disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Jelas dah pada ayat ni kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahawa diciptanya neraka untuk orang kafir. Dia yang akan masuk. Dah kalau dia baik pun tak masuk surga, dia masuk neraka juga. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan orang kafir yang banyak berbuat baik ketika hidup di dalam dunia dimurahkan rezeki. Nampak? Itu ada. Tapi lepas pada mati tak ada. Hanya dimurahkan rezeki. Di mana murah rezeki? Pada masyarakat. Dah atas dunia. Sebab tu kita tengok orang kafir yang suka buat baik. Buat rumah anak yatim, buat rumah untuk orang miskin, bagi makanan kepada orang-orang yang tak ada rumah, bagi pakaian, umurnya panjang. Ia sungguh seperti mana disebut oleh ulama-ulama, Allah balas nikmat di atas dunia tidak selepas daripada mati. Kerana bila mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi belah kasihan daripada Allah. Ada pun atas dunia jahat lagu mana pun kafir semua terpekong, masih dapat belah kasihan Allah, iaitu Allah beri dia bernafas. Allah beri dia dapat makan minum dengan molek macam orang beriman juga. Nampak? Mati orang kafir, habis cerita. Baik lagu mana pun, kita ikut Quran kata uiddat lil kafirin. Dah tujuan dia neraka ni untuk mengazab, untuk membalas nampak keengkaran manusia yang degil. Kafir